Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Kita sambung lagi untuk topik 6 ini. Masih lagi pada subtopik 6.1. Jadi kali ini kita lihat kaedah atau proses yang dinamakan sebagai pengetinan. Jadi yang pertama sekali, untuk pengetinan, makanan diletakkan dalam tin, bahan penambah ditambah dan dipanaskan sehingga 120 darjah Celsius. Yang pertama, bila kita panaskan pada suhu 120 darjah Celsius, kita akan bunuh mikroorganisma dan juga kita akan boleh bunuh sporanya kerana telah mencapai suhu 120 darjah Celsius. Jadi yang berlaku membunuh mikroorganisma dan juga sporanya. Yang ketiga, udara disingkirkan dari tin dan tin ditutup dengan segera. Jadi bila udara kita singkirkan, sebenarnya kita keluarkan oksigen. Jadi oksigen ini diperlukan oleh semua benda hidup termasuk mikroorganisma. Jadi bila tidak ada oksigen daripada udara, maka mikroorganisma tidak boleh hidup. Yang keempat, boleh tahan sehingga 2 tahun. 2 tahun ini sangat lama lah. Dan terakhir sekali, tiada rasa asli dan tiada kandungan nutrien. Kenapa? Kerana dipanaskan sehingga mencapai 120 darjah Celsius. Banyak protein akan mengalami keadaan yang asli. Karbohidrat akan berubah struktur rantaian dia. Nutrien-nutrien seperti vitamin akan musnah pada suhu yang tinggi. Seterusnya kita tengok kaedah dinamakan sebagai pembungkusan vakum. Ini contohnya, saya menggunakan vakum. Kalau kamu tengok dengan ini kacang ini, biasanya awak rasa macam ada udara dalam ni, tapi itu bukan udara. Itu adalah gas nitrogen yang mengekalkan kerangupan makanan tersebut. Dan gas nitrogen tidak boleh digunakan untuk bernafas atau melakukan respirasi. Jadi yang pertama sekali, untuk pembungkusan vakum ini, semua udara daripada pembungkusan akan disingkirkan. Oleh sebab itu didapat nama vakum tersebut. Maksudnya tiada oksigen untuk pertumbuhan mikroorganisma. Secara konsepnya, semua benda hidup perlu kepada oksigen untuk hidup. Maka tanpa oksigen, mikroorganisma pun tidak boleh hidup. Dan yang ketiga, proses ini, kaedah ini menghalang pengoksidaan makanan. Sebab pengoksidaan makanan perlu ada oksigen. Okey, seterusnya kaedah penyejuk bekuan. Kita diberikan ikan, daging dan sebagainya yang terlibat dalam kaedah ini. Jadi penyejuk bekuan segera di mana makanan dibekukan pada suhu negatif 18 darjah Celsius. Jadi ini merupakan suhu yang sangat rendah. Hanya ais kecil akan terbentuk. Ais kecil ini berlaku bila berlaku penyejukan segera. Kalau penyejukannya lambat, dia akan menghasilkan ais-ais yang besar. Okey, yang kedua, tidak memberi kesan pada rasa dan perisa makanan. Kenapa? Kerana di sini kita tidak menggunakan suhu yang tinggi. Suhu yang rendah, dia akan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma, merencatkan aktiviti enzim dan sebagainya, tapi dia tidak memusnahkan bahan. Jadi itu kelebihan penyejuk bekuan. Yang ketiga, penyejuk bekuan perlahan pada 0 darjah Celsius menyebabkan jurai ais besar akan terbentuk. Kita terangkan tadi. Ini menyebabkan makanan kehilangan rasa, perisa dan nutrien. Sebab pada 0 darjah Celsius ini, macam-macam yang disebut tadi, mikroorganisma tak mati. Dia tak mati, dia cuma tidak aktif. Okey, seterusnya tidak membunuh mikroorganisma tetapi menjadikan mikroorganisma tidak aktif pada suhu rendah. Dan terakhir, makanan tahan lama selagi disimpan dalam peti sejuk. Kerana suhu yang rendah akan menyebabkan mikroorganisma tidak aktif. Okey, proses seterusnya kita ada proses pendinginan.
dalam proses ini, yang pertamanya, makanan disimpan dalam peti sejuk pada suhu antara 0 darjah Celsius hingga 5 darjah Celsius. 0 darjah Celsius ini adalah bahagian atas peti sejuk kamu, yang kamu boleh buat ais dan sebagainya. Manakala bahagian bawah daripada bahagian freezer tu, suhunya biasanya pada judat inilah, judat ini biasanya pada darjah Celsius. Okey, suhu rendah melambatkan pertumbuhan bakteria dan menjadikan bakteria tidak aktif tapi tidak membunuhnya. Yang ketiga, rasa dan tekstur makanan dikekalkan operasionalnya kerana tidak menggunakan suhu yang tinggi yang boleh memusnahkan rasa dan tekstur. Dan yang terakhir, makanan boleh kekal dalam keadaan baik dalam beberapa hari. Jadi kena ingat, dia tetap akan rosak kerana makroorganisma tidak mati, dia cuma jadi tidak aktif. Tidak aktif ini maksudnya tidak melakukan aktivitinya pada kadar yang optimum, tapi masih lagi berlaku. Jadi ini untuk bahagian yang ketiga, subtopik 6.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.